Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah qabla kulli ahad, la ilaha illallah ba'da kulli ahad, la ilaha illallah yabqa rabbuna wa yafna kullu ahad. La ilaha illallah qabla kulli ahad, la ilaha illallah ba'da kulli ahad, la ilaha illallah yabqa rabbuna wa yafna kullu ahad. La ilaha illallah qabla kulli ahad, la ilaha illallah ba'da kulli ahad, la ilaha illallah yabqa rabbuna wa yafna kullu ahad. La ilaha illallah qabla kulli shay, la ilaha illallah ba'da kulli shay, la ilaha illallah yabqa rabbuna wa yafna kullu shay. La ilaha illallah qabla kulli shay, la ilaha illallah ba'da kulli shay, la ilaha illallah yabqa rabbuna wa yafna kullu shay. La ilaha illallah qabla kulli shay, la ilaha illallah ba'da kulli shay, la ilaha illallah yabqa rabbuna wa yafna kullu shay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa atba'ihi ajma'in. Wa ba'du. Kata musannif rahimahullah ta'ala, ketahui olehmu pula, hai segala orang yang berakal, bahawasanya adalah ia syaitan itu pada hendak menyesatkan ia akan manusia itu pada ilmu dan amal dengan beberapa dayanya, hingga sampai datang ia kepada 7 dayanya. InsyaAllah kita nak sambung ni. Setelah dia peringatkan kat kita, ada 2 kerosakan besar. Siapa yang berpegang dengan 2 orang ni akan jadi malapetaka pada dia dan fitnah dalam bab agama. Pertama, orang alim yang rosak maruah dia, fasik. Ataupun orang alim yang penonjolan keterampilan dia alim tapi ilmu dia tak betul, rosak dia. Itu 2 makna alim yang disebut tadi. Seterusnya yang juga rosak ni, jahil tapi kaki ibadat. Ibadat kuat tapi jahil berakidah baik ataupun rukun syarat untuk mengesahkan ibadat dia tak faham langsung, tapi kuat ibadat. 2 kumpulan ni rosak. Kalau pandang sudut 3 tadi pun 3 lah kalau nak buah dengan makna. Satu, alim yang fasik, ilmu dia betul tapi maruah dia, amalan dia rosak, dia fasik. Seterusnya, dia penonjolan diri dia alim tapi ilmu dia rosak. Dengan mana ilmu dia tak betul, tapi duduk tempat-tempat jawatan orang berilmu yang orang menyangka mereka ni berilmu, alim, tapi sebenarnya apa yang dia ajar tu salah. Seterusnya adalah orang ahli ibadat tapi jahil dalam ibadat dia. Ia orang tiru pelaksanaan ibadat dia tapi jahil. Semua ni rosak. Na'udzubillah. Mudah-mudahan tak nak pelihara kita. Itu satu rosak. Satu lagi kerosakan yang ni, yang memang musuh yang memang tegar sangat dengan kita. Kalau kita tak pandang pun pada orang alim yang rosak akhlak dia, ataupun tengok title alim tapi kita tak pandang dia langsung, ataupun orang yang kuat ibadat tak pandang dia langsung, kita ada dengan bekalan untuk guru duk ajar kita ilmu satu hal, tapi jaga ada satu lagi musuh yang tak pernah lupa dengan kita,
ibarat jerat yang tak pernah lupakan pelanduk. Syaitan tu dia kata dia, ketahui olehmu pula hai segala orang yang berakal. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi kita akal sempurna, boleh kenal musuh kita ni dan benar-benar memusuhi dia dengan sentiasa ingat Allah Ta'ala, minta pertolongan Allah, minta lindungan Allah. Kalau lupa kita dengan Allah Ta'ala, istighfar balik, ingat balik, zikir balik ke dia, rujuk balik ke dia, minta ampun lagi. Sentiasa Allah Ta'ala jadikan kita ni nak tauhidkan dia, rujuk ke dia. Amin ya rabbal alamin. Wahai orang yang berakal, bahawasanya adalah ia, siapa ia ni? Badalnya syaitan tu. Pada hendak menyesatkan ia syaitan ni, nak sesatkan manusia itu pada ilmu dan amal. Dia sesatkan kita ni ilmu dan amal. Orang tak mau amal dah memang rosak. Siap. Tak payah bincang. Satu, siapa yang tak ada ilmu, tak ada amal, cepat-cepatlah taubat, belajarlah ilmu, dengan ilmu tu beramallah apa sepatutnya amal. Kalau ada amal tak ada ilmu, rosak. Ada ilmu tak ada amal pun rosak. Kalau ada ilmu pun rosak, kalau ada ilmu ada amal pun syaitan akan rosakkan kita. Cabaran kita banyak sangat, halangan. Dan dia akan buat beberapa dayanya, daya syaitan ini, hingga sampai datang ia iblis syaitan ni kepada 7 daya. Ada pun yang pertama, okey. Jadi dia nak sebut kat kita 7 tipu daya iblis syaitan ni dalam bab ilmu dan amal. Pertama, didatangkan mula-mula kepada tiada mahu belajar ilmu. Okey. Dia datangkan kita kepada tiada mahu belajar. Belajar, tapi bukan belajar ilmu. Jadi maksud pun kena faham. Tak mahu belajar ilmu ni bukan belajar ilmu dunia ni, bukan. Belajar ilmu agama lah. Bahkan zaman ni jangan kata ilmu agama, ilmu dunia pun tak mahu belajar, ilmu agama pun tak mahu belajar. Habis tak ada arah tu. Habis. Ada orang nak lari daripada ilmu dunia pergi ngaji pondok. Ada juga. Tapi pergi pondok pun tak mengaji juga. Saya sebut tu pasal saya duduk pondok, saya tahu lah. Pasal dia sangka ngaji agama ni senang, ngaji dunia ni susah. Muhbilah bahasa gitu tak. Ramai orang anggapan tu penat ngaji matematik, sains, geografi, kemairah hidup, berserabut kepala. Dia ingat pergi duduk pondok ni senang-senang lah boleh masuk syurga kot kan. Pergi ngaji pondok, ngaji bahasa Arab pula, nahu pula, soroh pula, nak tasrif lagi, nak buh kitab tak ada baris, nak terjemah lagi, nahu lagi, kena hafal lagi, Quran lagi, tajwid lagi, kiraan lagi, makhraj huruf lagi, sifat huruf lagi, nahu lagi, balaghah lagi, arud lagi, qafiah lagi, tauhid lagi, fiqh lagi, lawan nafsu lagi. Wah, lagi teruk punya. Habis. Dunia pun tak pergi, dunia agama pun tak pergi. Jadi mula-mula tipu daya dia apa? Tiada mahu belajar ilmu. Ataupun macam ni, pergi masjid, duduk kuliah, tapi dia kan belajar. Poyo je. Tipu daya dia dah. Tu yang ulang alik masjid 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun ulang alik masjid, duk dengar kuliah. Satu pun tak ada peningkatan diri. Nak jadi Bilal tak boleh, nak jadi imam tak boleh, baca Quran tak boleh. 30 tahun ulang alik masjid, memang jaga sebagai jemaah, jaga. Tak belajar ilmu apa-apa pun. Nah, mesti bersandar je. Tambah ada kursi malas lah ni tuan. Kursi malas tau, kursi yang tak ada kaki tu. Sorry lah saya punya bahasa. Saya memang sakit hati tengok bapak macam tu. Kalau saya boleh baling, saya baling. Saya cuma tak bakan macam dulu lah. Dulu saya kalau saya ngajar, ada orang macam tu, saya tak boleh ngajar itu. Saya balut ni. Tengok kesian yang nak mengaji. Saya abai lah mereka. Tapi bila abai memang terabai semua. Dulu saya kan boleh. Tambah pergi tempat yang mula-mula kita bagi. The first impression pun tengok. Macam ni dia orang mengaji. Masjid tu lagi besar, lagi jauh. Jangan duduk. Saya mula-mula panggil dulu. Baru ni pun saya baca dalam Facebook Syekh Nuruddin kan.
Yang tu pun salah seorang guru saya juga. Tapi belajar tak lama dengan dia. Pernah dia buat daurah kat Ipoh dulu 2 minggu ikut belajar kitab. Pernah sebelum masa saya awal-awal kahwin tahun 97 tu, dia duduk mengajar dekat Parit Panjang, masjid tempat baru ni Tok Guru Ustaz Haji Rifai Kebumi sembahyang mayat kat situ. Dia mengajar masjid tu. Saya hadir tu. Dia mengajar seminggu sekali, daripada asar sampai maghrib sampai lepas isyak mengajar. Saya pergi naik motor masa tu, pergi. Saya antara yang duduk depan lah. Dia tak kenal saya kenal dia. Saya pernah mengaji dengan dia. Dia kata apa? Dia bukan dia kata apa, cerita ada orang share. Yang tu lagi lah, dia kalau mengaji saat keluar tengok handset, tengok jam pun, saya tahu pukul berapa saya mau berhenti. Adab, straight, very straight dia. Dia kalau mengajar, dia tak duduk macam saya ni. Dia akan duduk macam ni. Saya kenal everybody dia macam tu. Dia mesti duduk macam ni 4 jam macam ni. Anak murid dia semua akan duduk macam dia. Saya tak boleh duduk macam ni lama, kebah. Saya mesti lari duduk belakang. Jadi duduk depan juga lah. Tapi ada lapik satu soft yang anak murid dia, murid tegar dia tu. Saya tak boleh duduk depan tu. Siapa lagi saya kalih tak lagi kena jekah nanya. Memang very straight. Bunyi handset, hari tu kalau bunyi handset, tak ngaji lah hari tu. Dia balun aja. Puprak. Adab tak jaga. Dia kata apa, dia zaman dia mengaji dulu dengan Syekh Yasin Padani apa di Mekah apa tu. Dia kata sebelum ngaji ilmu, ngaji adab dulu. Khidmat guru apa, masya-Allah. Tertib dia sangat besar lah. Saya nak cerita apa ni? Adab jaga. Jaga adab. Tak mau jaga, duduk nganga di belakang. Duduk belakang ngaji. Yang Ustaz nak kata kisah dia baru-baru ni. Dalam Facebook tu. Baru ni dia pergi mengajar kat mana tau? Orang duduk jauh. Dia ambil mikrofon. Qala Syekh Musannif rahimahullah taala. Apa? Yang jauh-jauh tu dia tak payah ceramah, dia tak payah bebel banyak-banyak. Cara dia pandai dia lah ni. Saya nak tiru lah tu, lain kali nak buat macam tu lah. Tapi betul lah, cakap penat. Cakap tu. Sama yang duduk luar tu kan, yang suka duduk luar tu. Ketahui ilmu. Sebut, tengok tak mari lagi slow lagi. Ketahui ilmu. Syaitan ni akan datang kepada kita, merosakkan kita dalam ilmu dan amal ni dengan 7 daya. Tengok lagi tak datang lagi slow. Yang pertama, mula-mula sekali tiada mahu belajar ilmu dan tiada mahu berbuat ibadat fardu. Lagi tak mari lagi slow. Macam Tok Guru Haji Rifai ni tu. Kena bagi dengar. Adahnya ni. Kena berbuah piring astro tu tapi Arwah Patih tu. Arwah Patih tak pakai mic ni. Jadi tak mau. Mic pun ada ni, tolak jauh. Jadi mari depan apa ya. Betul juga rupanya. Pandailah dia. Saya tak pandai rupanya. Baru dapat akal sikit tu. Tapi ni pakai ke lah. Bijak. Kita baru nampak rupanya dia dah amal lama. Tapi saya pelik, ada kawan-kawan saya masa ngaji Arwah Patih tu. Ni ngajar ni. Dia boleh duduk jauh. Saya duduk depan ni pun kadang tak apa dengar dia cakap. Dia duduk situ, dia boleh duduk putera. Saya kata wali dia orang ni. Memang ada yang wali sungguh. Jauh-jauh tu dia boleh dengar. Kami duduk dengar ni tinggal saat kita pergi belakang tu. Dia kata, dia siapa apa? Apa dia tak dapat? Alah, makna dia senang je tu. Walah, pro dia sebut. Singkat dalam kepala dia. Uish, terror. Kita duduk dekat tak dengar. Memang macam-macam hal orang ngaji dulu, zaman saya dulu. Malam ni tak jumpa dah, payah dah. Apa cerita ni? Dia bagi tak belajar ilmu. Dan tiada mahu berbuat ibadat fardu. Besar sekali fardu apa? Fardu ngaji
Ngaji apa? Dia bukan mengaji yang fardu dia kena mengaji. Ibadat fardu sembahyang, puasa tu satu hal. Fardu paling besar sekali yang orang tinggal zaman ni ialah fardu menuntut ilmu, dan ilmu paling besar sekali yang orang tinggal zaman ni adalah ilmu tauhid. Kalau dia adalah fardu atau fardu. Satu ada kata-kata orang ni dia orang nak share video ustazah perempuan orang Kelantan, kata dia ramai orang, kata dia duk faham dah, kata dia menuntut ilmu lah. Solat 5 fardu ni wajib, tapi tak ramai, kata dia, orang tahu bahawasanya menuntut ilmu ni wajib. Awal dia tak betul dia tak. Yang bila majlis ilmu belah je. Bayar nak sembahyang maghrib mari. Habis maghrib belah. Kena buat macam tu. Kenapa? Dia rasa macam dia dah tahu apa benda, nak ajar apa kan. Semua aku tahu dah balik. Boleh tengok berita azan dan isyak ni mari. Ibadat datang. Majlis ilmu tak hadir. Ilmu pula tu, ilmu tauhid pula tu. Bayang tengok. Ni tipu daya syaitan ni. Memang kegagalan pertama yang syaitan memang berjaya sekali, dia akan bertepuk tangan besar. Tinggal belajar ilmu, tinggal buat fardu dan sunat. Bahkan lagi apa? Sunat duk buat, fardu ditinggal. Ada juga. Ada orang sibuk sembahyang duha, subuh tak peduli, tinggal pun. Ada orang sibuk sembahyang qabliyah, ba'diyah, witir, tarawih, qada tak pernah qada. Yang qada tak pernah qada. Dan segankannya daripada mengerjakan keduanya. Disegankan kepada seseorang tu untuk mengerjakan keduanya, hak fardu dan sunat itu. Segan. Fardu segan tu malas lah. Segan tu malu. Segan tu malas. Kalau segan pun dengan mana segan apa? Nak mengaji segan, malu. Nak buat benda-benda yang fardu ni malu. Nak mengaji, malu lah pergi ngaji. Ngaji tajwid, malu lah, nanti nampak bodoh sangat. Tu kelas budak-budak je. Habis. Jadi kalau faham tu pasal syaitan ni, kalau ikut dia rosakkan akidah kita. Tak mana akidah kita ni? Dia jadikan benda fardu tu kita anggap tak wajib. Dia rosak kat situ. Dengan sebab kita faham tak wajib, malu tu lagi besar daripada wajibnya mengaji. Yang tu yang boleh tinggal mengaji. Pasal apa? Pasal ada akidah dia. Malu tu lagi besar, malu lagi mengaibkan daripada bodoh. Faham kan? Dia pasal syaitan ni dia akan rosak dalam bentuk-bentuk akidahnya tu. Kita kalau akidah macam tu yang rosak, dia akan akidah macam mana? Dia rosakkan akidah yang sunat lagi besar daripada hak fardu. Fardu pun dia akan jaga sembahyang tapi tak jaga ilmu. Bab tauhid tak peduli. Yang penting sembahyang banyak. Maka jika dipeliharakan oleh Allah Ta'ala akan hati orang itu daripada yang demikian itu, tiada mahu ia seperti bahawasanya tergeraklah pada hati orang itu, baik juga aku belajar ilmu. Mudah Allah Ta'ala bagi kita. Kalau Allah Ta'ala pelihara ni, hati dia takkan jadi itu. Bahkan tergerak hati dia nak pergi, baik aku pergi belajar. Dengan budak-budak pun budak-budak lah. Saya dulu masuk pondok duduk dengan budak-budak kan. Kelas yang saya masuk tu semua muda pada saya tua sekali. Kan saya masuk lepas SPM, saya cerita kan. Saya masuk masa tu kelas 1 senawi. Kelas 1 senawi masa tu tingkatan 4. Saya dah sepatutnya tingkatan 6. Saya 2 tahun tua daripada mereka. 2 tahun tua pun gagah weh. Nak masuk kelas ni semua saya tahu tua lagi 2 tahun daripada mereka. Yang lain semua sebaya macam. Pula tu mereka dah belajar 3 tahun. Tu tahun keempat mereka. Saya baru masuk belajar, tak kenal apa-apa Arab. Pebai muka masuk. Ngaku bodoh ke lah, ngaji lah. Tengok tanya-tanya dalam kelas semua jawab. Dia pun dah ngaji 3 tahun. Kelas Hidadi. Masuk 1 senawi. Saya masuk mula-mula 1 senawi. Mana ada kelas Hidadi? Dia orang Hidadi dulu 3 tahun. Senawi 4 tahun. Dulu mengaji untuk dapat senawi ni 7 tahun. Memang kelas senawi lu 4 senawi tu, memang senawi tu 4 tahun. Hidadi 3 tahun dulu lah.
Kalau mari apa-apa idadi, apa Quran apa tak boleh baca, dia panggil kelas mutawasid. Dulu sebelum tu ada sistem macam tu. Mutawasid ni kelas peralihan lah. Kalau tahun pertama boleh, lepas setahun je peralihan, lepas tu masuk kelas idadi dulu. Kalau setahun pun tak lepas, dia akan 2 tahun mutawasid. Sani dipanggil sani mutawasid, awal mutawasid, sani mutawasid. Masuk kelas peralihan 2 tahun untuk boleh pandai Quran, jawi apa semua tu, fardu ain semua, sembahyang rukun semua, lepas bab bersuci apa semua. Yang kita baca kita jawi aja. Bagi mahir tu baru ngaji Arab. Wa huma hum ya huma hunna. Baru ngaji tadi. Baru belajar PL, PAL apa-apa, belajar jurumiah ya pun. Nomor kita tak bawah kan. Satu senawi, satu idadi, 2 idadi, 3 idadi, belajar buat tamrin apa semua, kita bawah-bawah kan. Lepas tu Qorib apa semua lalu bawah tu lah. Naik besar senawi ni, dia dah level 2. Nama pun Sanawi, sekolah menengah. Itu idadi permulaan, Muqtadi. Peralihan tu maksudnya macam mana nak bagi duduk peralihan kelas Arab ni. Zaman saya duduk tu sistem tu lagi. Sekarang tak ada lah. Tingkatan 1, tingkatan 2 idadi, peksa idadi, 3, 4, 5 peksa senawi, habis. 3, 4 masuk senawi lah, habis. Tingkatan 4, 4 senawi, peksa 4 senawi. Boleh puak. Sikit lah nak sebut tu. Allah Ta'ala kalau dia nak bagi kita nak mengaji, memang bukan duduk mengaji macam tu lah. Saya nak sebut tu yang pengajian saya duk sebut tadi. Kalau duduk dengan sistem kebangsaan, memang CJ lah. CJ 4 senawi lah ni, tak macam dulu lah 4 senawi. Dulu memang saya masa duduk sekolah kebangsaan dulu, saya tertanya-tanya apa dia 4 senawi ni, 4 senawi ni apa dia, 4 senawi ni apa. Saya pernah ikut muktamar ABIM, pemuda ABIM masa zaman sekolah dulu. Muktamar Sanawi. Saya ingat mendatang puan muktamar Sanawi, hadir lah. Dia tak cerita apa senawi tu apa, tapi ada lah. Muktamar ni geng-geng pemuda belia apa-apa ABIM kan. Yang kata belia Islam Malaysia. Apa benda muktamar Sanawi, saya pun tak tahu, saja hadir nak tengok. Tak tahu apa balak lah. Saya mengaji pun tahu, oh ni ke Sanawi. Pengajian menengah lah. Dia aras 2 lah, aras 2 dalam bab pengajian. Habis 4 senawi baru ngaji aliyah. Pengajian aliyah. Dulu lah. Dan ni aliyah Malaysia tak ada aliyah, tak ada. Kalau dulu di Malaysia, di Bagan Serai dulu ada Ma'had Ali Lidirasah Islamiyah. Ustaz pun meninggal lah, Ustaz Pengasas tu. Buat kat Majid Tinggi dulu. Dia ada Madiwa, Madrasah Dirasah Islamiyah Madiwa Wal Aliyah, tak silap. Nak pergi Mesir, pergi masuk situ dulu, ada ustaz tu, arwah Ustaz Mansur, nama ustaz dulu, Majid Tinggi Bagan Serai. Ingat dulu saya kenal ustaz tu. Ustaz tu sampai tua bujang, tak kahwin. Apa saya nak cerita ni, dia pun cepek sikit kat jalan ni, tak silap. Memang orang kerja keras. Dia yang muadalah dulu. Siapa nak pergi mengaji Mesir, dia tolong uruskan budak-budak pondok ni yang tak ada CJ ni. Dia pergi kutik, dia buat kelas tu, dia hantar. Masa mula-mula tahun dia hantar budak-budak yang pondok-pondok ni, dia kutip. Orang Mesir terkejut. Siapa? Semua pelajar yang dia hantar tu semua cemerlang. Ngaji pondok 10 tahun dah. 10 tahun ada, 15 tahun apa, tapi CJ apa tak ada, SPM apa pun tak ada. Dia hantar ni pergi Mesir. Pergi Mesir mengajak semua. Budak-budak Mesir. Antara kau yang pergi tu kawan saya seorang lah. Bukan kawan, guru saya yang saya ngaji Quran tu. Ada salah seorang lah. Tapi dia pergi batch kedua, ketiga, saya tak ingat. Dia pergi ngaji. Pergi tu, masuk kelas ambil bahagian kir. Tapi dia ambil kelas syariah rasanya. Antara pergi sana, dia masuk orang ngajar. Maksudnya pergi tu memang boleh ngajar dah. Main belakang ni tak ada lah. Kalau takat stam pergi 80 paksa, 2 tu 1 je lulus. Lain semua kena duduk mahad. Tak layak duduk mesti. Nak cerita apa? Belajar. Jauh lah. Itu yang kita cerita-cerita sekolah Arab tu, yang sekolah kebangsaan ni tak ada apa lah. Tambah yang tak belajar apa, Quran pun tak tahu, alik batal pun tak tahu, dah lama kena kencing dengan syaitan lagi. Betul masuk sekolah menengah apa-apa, masuk parti politik, takbir. Tu yang saya sebut tadi tu. Duduk depan pentas, pandai bercakap lah sikit. Terima usrah, duduk rajin pergi usrah. Apa erti saya menganut Islam?
Oh, patriarkan. Apa mengerti? Oh, ceramah kan. Akidah sivil. Baca ayat Quran, apa pendapat? Apa pendapat? Baca satu ayat Quran, bagi huraian. Apa pendapat ayat Quran ni? Apa huraian? Wih, ahli tafsir kan ni? Saya duduk sekali usrah tu, saya kata, pening macam ni, usrah macam ni. Dia sepatutnya, siapa yang bagi usrah tu, dia lah istilah Tok Guru. Tok Guru lah kena bagi usrah ni. Bukan baca ayat Quran, baca petikan, lepas tu minta pendapat. Apa pendapat tafsir ayat Quran ni? Apa pendapat? Apa cadangan? Apa idea? Oh, macam tu punya usrah. Ini bukan usrah ni. Bukan usrah macam tu. Bukan macam tu. Wallahi bukan macam tu usrah katanya. Kalau Allah Ta'ala nak buka hati, dia akan buka hati kita untuk pergi mau belajar. Maka jika dipelihara oleh Allah Ta'ala buka hati seorang itu. Daripada demikian itu, tiada mahu ia seperti bahawasanya tergeraklah. Dia tak akan jadi bodoh itu, dia tak mau. Tergeraklah pada hati orang itu. Baik juga aku pergi belajar ilmu. Amin ya Rabbi Rabbal Alamin. Dan berbuat amal ibadat, nescaya didatangkannya dianya yang kedua. Ni second step pula. Dah boleh nak pergi ngaji, ibadat fardu pun dah jaga, syaitan main langkah kedua. Tak habis lagi, dia tak biar. Dia takkan biar kita menangnya. Plan B. Okey, betul. Plan B. Plan A dah gagal je dah. Plan B. Okey. Tak plan B. Yang kedua, the second plan. Iaitu disuruhkannya oleh syaitan akan dia kepada melambat-lambatkan dia. Sembayang tapi ujung dekat nak habis zuhur dah baru sembayang zuhur. Betul? Dapat rahmat. Guna satu uduk je untuk zuhur dengan asar. Oh, kemah. Dia lambatkan dia, maka tergeraklah dia. Dia pergi lambat-lambat. Mengaji pun main ujung-ujung dah habis-habis dah. Musonib dah kata, Tok Guru dah kata dah, wallahu a'lam, baru masuk. Ambil berkat. Kita ambil doa penutup kitab anjuk jelih. Allahumma syrah sudurana nawwir qulubana binuri hidayatika. Ambil doa ujung kitab ya. Jadilah nak doa tu kata dia. Oh, kemah. Kalau Allah Ta'ala pelihara situ, satu masalah pelihara Allah Ta'ala suku kat kita, kena mujahadah. Nak tak nak, suka tak suka, walaupun Tok Guru tu kita tak minat. Pasal apa? Cara penyampaian dia tak menarik. Hamu duduk dengar. Saya mengaji kat pondok, Tok Guru ajar macam tu. Saya kalau nak kira penyampaian orang Tok Guru dulu, kalau nak kira dia sedap, saya tunggu. Mampus saya tak tunggu. Dengan cakap hulu dia, suara cakap pelan, slang dia punya accent hulu dia tu, petani ada, hulu perak ada, baling ada. Tapi saya mengadap sampai saya boleh tiru bahasa dia. Saya dulu kalau masa Tok Guru duduk hidup, kalau dia orang panggil saya ceramah saya cakap bahasa baku lah. Baku tak baku mana campur macam ni lah juga kan. Allah. Tapi kalau sembang lepas makan, kalau dia bunyi Kelantan sikit, saya pun koyak kecik-keciknya Kelantan kan. Taklah pandai benar Kelantan, tapi bunyi hulu perak. Oh, ustaznya slang. Ui, pekat ni. Tapi ceramah elok lah. Ceramah tak bunyi, tapi dia mula bercakap itu, sembang tu saya pun bunyi macam Kelantan je lah. Dia tak boleh, kita boleh cakap itu kan. Dia bunyi he tu, kita bunyi he tu kan. Tak tahu dia. Dia bunyi tak? Pasal Tok Guru cakap itu. Saya mana Tok Guru yang saya mengaji, kalau dia cakap saya perak dapat pasal Tok Guru hulu perak. Hulu hilir sorry. Duk makan datuk hilir. Memang Tok Guru pun orang pasti panjang laut kan. Memang perak purenya. Ada mika kome itu lah dia cakap. Saya dapat bahasa kome tu. Ada lah. Saya tiru dia tu. Memang bahasa dia lah tu. Kalau main pegang hulu ni tak tu dia. Tengok dia dia bunyi hulu sikit lah, pegang hulu sikit lah. Tak tahu. Bunyi orang putih sekolah kebangsaan. Arab saya memang kita mengaji. Bunyi Negeri Sembilan kecil-kecil dulu, umur 7 tahun, umur 6 tahun duduk Negeri Sembilan. Boleh dah Negeri Sembilan sikit kan. Sikit-sikit selain Negeri Sembilan tu boleh lah. Nak banyak-banyak tak reti ke. Tapi kalau saya tengok Syamsul debat ceramah, saya boleh tiru cara dia. Kau mula lah.
Mampus tak gamak. Tiru boleh. Lepas dengar ceramah dia, dengar pegang saya ngajar. Saya tiru sendiri. Saya teringat balik memori lama tu kan. Apa cerita ni? Kita pergi ngaji tu kan. Kena mujahadah. Kalau tok guru tak, kita dengar tak seronok kali pun pergi dengar. Tapi saya dulu mengaji kat pondok, tok guru macam-macam passion. Ada ustaz yang mengajar, tok guru tu, tok guru betul-betul lah kan, kepala teraah yang mengajar ni, macam-macam passion. Ada yang jenis dia baca macam ni ya. Dan ustaz mana? Ustaz mana? Ada ustaz tu macam ni, tak, kalau buat misal lah. Ada macam ni. Ketahui olehmu pula, hai segala orang yang berakal, bahawasanya, dia baca lagi, diulang lagi, kali kedua baca lagi, kali ketiga tak urai lagi. Baru baca lagi, macam tak urai lagi, baru suruh baca. Ada pasien tu. Ada yang pasien buru apa benda dia ajak ni, duk baca buru duk kat mengaji. Ada pasien tu. Ada yang pasien syarah satu. Semua mengaji kena naik. Nak ajak apa? Tok guru ajak macam-macam pasien. Ada kelebihan dia. Laju pun ada kelebihan dia. Slow pun ada kelebihan dia. Syarahan pun ada kelebihan dia. Semua cara kena ambil. Jadi kalau Allah Ta'ala dengan rahmat dia nak beri orang ni pula bersungguh nak mengaji, Allah Ta'ala peliharakan dia daripada syaitan, tergeraklah pada hatinya esok-esoklah aku belajar ilmu, kerana ilmu itu mudah. Okey, yang ni dia akan tergerak macam ni, syaitan akan kacau macam ni. Ilmu ni mudah ya lah, mengaji terang mana langsung ngaji esok boleh lah tu. Baik juga aku mencari harta dunia. Yang gaya ni. Tua-tua esok pencen, esok kita duduk pondok lah. Sorry. Itu saya kenal orang lain tu. Ada orang itu. Tapi jadikanlah anak yang duduk pondok. Ada langsung, tak ada langsung pondok. Terus. Cari harta dunia, dan baik aku dahulu mengerjakan suatu perbuatan atau suatu kepandaian supaya boleh emas dan perak, masalah ni duit lah, akan bekal duduk belajar ilmu. Modal tu. Geng-geng pondok saya macam tu. Lah ni pun ada budak-budak macam tu. Kena PKP ni kelek je nak. Selalu tak pernah pegang duit. Kerja lah. Kerja ni kerja kilang ada. Sampai-sampai itu duduk niaga, tolong mak. Mula tolong mak. Mak dia tu dia pula pergi meninggal. Lepas tu kakak pula sakit. Tolong kakak pula, sarah kakak pula. Lepas tu ada pula abang ipar pula buat kerja macam ni pula. Pasang siling bertukang, dah pegang duit kan. Main pondok 2 hari balik. Pergi pondok 2 hari balik. Lama-lama tak mari langsung 3 bulan dah ni, 5 bulan, 7 bulan, 8 bulan, kat setahun dah ni. Pasal apa? Dah biasa pegang duit. Biasa pegang duit, memang hantu raya duit ni. Tak pernah pegang duit tak apa. Mak bapak bagi tak apa lagi. Bila pernah pegang duit, dia akan cari sabab nak duit. Tak ada duit dia gelisah. Memang macam tu. Duit ni ada hantu raya. Bahasa sikit yang kata hantu mana pula. Dapat emas perak bekal duk belajar ilmu. Kalau saya duk pondok dulu, memang ada orang kami belajar ni, memang semua nak buat pun memang minta izin tok guru. Ada yang bulan puasa pergi meninggal untuk belajar setahun. Minta pun minta tok guru. Tok guru restu, minta. Dia orang kata nak minta duk tapak expo dululah. Ada yang menega-menega expo ni. Zaman saya dulu geng-geng pondok ni, dulu tapak expo kami berkelah dulu dekat dengan Sungai Petani, lebih kurang 70 kilo ada tapak expo Sungai Petani, pergi sewa tapak apa-apa, menega kepiah, baju Melayu, semua geng-geng pondok kalau pergi expo tu. Yang bagusnya apa? Sembahyang jemaah jaga, puasa jaga. Dan boleh nampaklah perangai-perangai orang Melayu yang berniaga di expo. Apa dia? Tak puasa mah. Puasa tak ada, sembahyang tak ada, tarawih tak ada. Puak pondok ni lah
Ngajar dia orang. Tunjuk satu role model apa dia? Kopiah tak dengar. Jaga disiplin pondok. Tok guru pesan dah. Dia ada tarawih yang duk tinggal. Memang tak tinggal tarawih. Meniaga sampai pukul 12 malam. Pukul 1, pukul 2 expo lah. Untuk macam mana? Buat satu bilik khas untuk tarawih. Jemaah satu hal, jaga tarawih. Tarawih apa gila-gila. Orang ni meniaga, orang ni tarawih sembahyang jemaah. Mana mengantuk apa tukar orang ni imam, semua boleh jadi imam, semua mengaji. Semua boleh jadi imam, semua boleh jadi bilal. Semua jaga. Orang ni habis trip ni, orang ni pula pergi meniaga, orang ni pula pergi sembahyang isyak dengan tarawih. Trip mula-mula dulu best. Sampai terkesan dekat orang luar. Macam mana? Semua pakat nak pergi sembahyang, kena dakwah sama. Ada yang kaki-kaki merepek pada pergi ni. Sampai bila nak hidup terang macam ni? Ada geng-geng saya dulu yang kaki dakwah. Kalau tak sembahyang sampai sembahyang, tak mengaji sampai mengaji. Daripada tak lekat kepiah sampai lekat kepiah. Sampai tak puasa dulu sampai puasa. Sebab dia orang ni duduk dalam masyarakat, bawa nur dalam masyarakat. Nak cerita tentang mana? Memang dia orang dulu sebulan belajar, setahun untuk bekal ngaji. Kerana tubuhku lagi pun muda, kata dia. Ni ayat-ayat ni jaga. Muda lagi, tua-tua esok kita mengaji lah. Dah tua, mata pula kelabu, sakit lutut pula. Maka jikalau tiada menaruh emas dan perak, ilmu pun tidak aku dapat, dan amal pun tiada aku mengerjakan. Dan tatkala datang waktu zuhur, tergeraklah kepada hati orang itu hendak sembahyang. Maka disuruh syaitan akan dia, nanti dulu sembahyang kerana waktu pun panjang. Ni dia nak cerita tangguh tu lah kan. Mengaji pun tangguh, kerja dulu. Sembahyang pun waktu panjang, relax dulu. Mengantuk pun sembahyang tak khusyuk, buat apa? Kena tu. Pergi sembahyang pun kelang kabut, gopoh-gopoh tak elok. Nabi suruh sembahyang dalam keadaan tenang. Nampak buah syaitan, nampak? Lagi apa? Sembahyang pun pergi ke orang jemaah nanti tak ikhlas pula. Tak guna sembahyang, tak ikhlas. Wah, baik sembahyang seorang-seorang, tak jadi riak. Nampak? Satu-satu buah dia bagi. Kerana waktu pun panjang, belum pecek lagi. Maksudnya belum sempit lagi. Ni pun baru pukul 3 tidur lagi. Asal 4:30, pukul 4 pun dah lagi. Masih waktu luas lagi tu. Itu pun sembahyang 4 kali asar, mudah lagi tu. Bukan 4 rakaat, 4 kali zuhur, sorry. 4 kali zuhur sembahyang tu. Baik aku berbuat atau itu dahulu, atau dia ada atau ni macam lah. Kemudian demikian lagi pada waktu asar dan isyak, dan tak kala terbit fajar subuh, maka tergeraklah ia dalam hatinya, baiklah aku tidur dulu, fajar pun belum terbit lagi. Ataupun terbit dah, orang azan dah, macam mana? Ambil 5 minit, take 5 5 minit. Maka tidurlah ia hingga terbit matahari. Hatinya tidak bangun sembahyang, matanya masih terbuka tutup. Baik aku tidurkan dahulu, sekaranglah aku nak sembahyang. Matahari pun belum terbit hingga habislah waktu tu. Macam tu lah, duk terkebil sampai habis waktu. Habis sembahyang subuh tinggal. Ni memang tipu daya macam ni. Memang ada sangat. Memang ada. Mengaji pun macam tu. Bayangkan kalau mengaji pondok ni, ada pelajar-pelajar yang mak bapak dia hantar, seminggu balik. Ada macam tu. Ada yang mak dia hantar pagi, petang dia sampai rumah, mak dia tak sampai lagi. Memang ada. Saya mengaji dulu memang ada tu. Dia tak mau setuju, dia tak mau mengaji. Mak dia ingat pergi letak lega lah kan, bubuh barang semua tinggal tu. Duduk pondok pula, duduk hulu lah sikit kan? Nak keluar pun payah. Dia balik-balik, singgahlah mak menakan apa adik-beradik dulu. Balik anak bertua ada di rumah dah. Gawai.
Jadi yang nak mengaji bukan dia, mak bapak dia yang nak mengaji. Itu tak mengaji, ibadat, sama. Maka bila dia tangguh-tangguh ini, sukalah syaitan itu kerana sudah kena oleh jeratnya. Kena dah jerat. Jika dipelihara oleh Allah Ta'ala, okey, mudah-mudahan Allah Ta'ala pelihara kita ni. Amin ya rabbal alamin. Dia dipelihara oleh Allah Ta'ala hati orang itu daripada demikian tu. Tak ada lah kita nak tangguh-tangguh. Ni dah tua dah, mati esok lah macam mana. Ni masuk waktu kena mati lagi, jenuh lah kita. Menjawab kita tak sembahyang lagi ni. Alhamdulillah. Allah Ta'ala pelihara hati orang itu daripada yang demikian itu, melihatkan itu pada hendak mengerjakan dia, bersegeralah ia, kerana melambatkan itu tiada baik. Bila dia ada datang lintasan hati macam tu, diiyakan syaitan lah. Syaitan kata, bagus, mayang, cepat, awal waktu. Nescaya didatangkan syaitan lah dayanya yang ketiga. Dia plan C. Okay. Plan C. Dan syaitan suruh buat tu, bukan dia biar, tapi dah nak sangat. Sagi berkelahi dengan dia, payah kan. Syaitan ni memang kerja dia macam ni. Dia apa? Kau nak ibadat? Tak apa, bagus sembahyang awal waktu. Tahniah, bagus, kau telah berjaya melawan nafsu kau. Kau mengaji muda-muda, bagus. Nanti kau jadi alim ulama, orang semua gerun dekat kau. Kau mengaji muda, boleh hafal Quran. Ni orang semua tengok kau. Orang kampung semua berpandang kau, baru dia tahu kau orang berharga. Gitu lagi. Situ dia main situ lah. Plan C. Datangkan daya dia yang ketiga, disuruhnya syaitan lah itu pada menyegerakan dia berlekas-lekas pada belajar ilmu yang mudah-mudah didapatnya. Mengaji YouTube. Ngaji pergi daurah-daurah aja. Apa? Ni seminggu, ini seminggu siapa? Nak express. Dengar mengaji ni, kalau mengaji ni syarat dia kena duduk daripada awal mengaji sampai kelas 9 tahun kena mengaji. Dengar macam mana? 9 tahun. Sekarang umur berapa? 18 campur 9 25 27. Betul nak kahwin bila? Tak duduk pondok lah kalau itu. Jadi nak pergi belajar, tapi dia bagi apa? Gopo kapah belajar. Apa? Cari yang pergi ngaji. Kita mengaji hak pendek-pendek lah, 5 tahun. Larat kan nak tunggu ngaji 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, 10 tahun. Tambah nak duduk kekal abadi selama-lamanya. Nak kahwin juga, nak kerja juga, nak juga anak bini. Betul ngaji express je lah. Ngaji express, jumpa siapa? Jumpa Ustaz Express lah. Itu yang ngaji YouTube, buka-buka ni dengar, sedang lagi mengaji ni, tamat zaman lah ni, memang ni paling banyak lah. Ngaji pondok 4-5 tahun, baik masuk universiti, diploma sikit je. 2 tahun dapat diploma, ini dapat ijazah. Untuk buat master, PhD, tu pun pakai masa agak, tapi taklah duduk pondok sampai 8 tahun, 9 tahun. Dia ambil akan hak mudah-mudah lah. Tambah pula ngaji pondok, payah kena pakai kem plekat, tak ragat lah. Yang ni boleh pakai seluar. Tak payah pakai kepiah. Tu. Jangan mencari yang sukar payah didapatnya. Payah-payah ngaji nahwu, balaghah, mantik, ngaji tanjidi, kodim, suli kodim, sifat 20, pening kepala. Sifat wajib, sifat mustahil, hak ni ta'alluq, istighna, ilah, iftiqar, payah. Ngajilah tauhid uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Allah ada di arasy. Senang ya. Apa payah? Imannya Allah kalau kata arah. Dia kata ada muka, ada tangan, 5 minit boleh selesai akidah. Nabi pun ajar la ilaha illallah bukan sampai 10 tahun. Mana ada kos tauhid sampai 10 tahun. Ni dia. Ustaz-ustaz moden ni banyak macam tu. Dia takkan ngaji yang payah-payah, yang sukar-sukar, yang kerana ilmunya yang murah itu, ilmu yang benar itulah untuk isi ilmu. Kerana ilmunya yang murah itu, ilmunya yang murah itu, siap, nanti itu. Ilmu yang benar itulah untuk isi ilmu.
Patutnya nak isi ilmu ni mesti ilmu yang betul-betul ilmu. Kalau nahu, betul-betul kau main nahu kan. Kalau buat bila bahasa itu. Tahu sebiji-sebiji awal kitab kulit ke kulit. Kalau pondok memang di sebelum pondok arwah tok guru macam tu lah. Dia orang kata berapa lama nak ngaji pondok. Kami dulu kalau orang tanya dulu kami senyum lah. Pondok ni ngaji berapa lama? Ikut nak duduk tak ada term-term sedia ke? Tak. Selagi rasa tak boleh kena duduk. Tentu ke? Tak ada CJ ke? Senyum lagi. Mana ada CJ? Itu macam mana nak tahu boleh tak boleh? Tok guru dia tahu boleh tak boleh. Kita apa kita tahu boleh tak boleh? Kita pun tahu. Dia mengajar kepada kesedaran diri. Kesedaran pun bukan arah biasa, kesedaran arah tinggi ya. Kita tahu apa yang kita boleh, apa yang kita tak boleh. Syaitan kacau lagi. Kata apa dia? Yang panjang perkataannya, kata dia, itu kulit saja. Ngaji lama-lama ni kulit aja, kerana belum dapat isinya. Ni masuk universiti kami dapat isi dah. Pula tu kan. Duk ngaji tauhid ni sifat-sifat 20 apa payah-payah. Zikir dapat ilmu laduni ni baru isi. Pergi ngaji juga. Tapi ngaji yang express, shortcut, bypass. Pergilah engkau belajar orang itu, engkau pergi belajar ke orang tu yang ajar isi-isi tu. Dapatlah. Ngaji apa? Uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat, Allah Ta'ala. Dapat tu. Pekah macam mana? Kita kena pekah contemporary, semasa. Jangan berpegang dengan satu mazhab. Nak tunggu habis mazhab Syafi'i bila nak ngaji? Tu pun ikut mazhab Syafi'i kah? Bila anda daftar mazhab Syafi'i? Pergi ngaji lah. Syaitan kata pergi ngaji lah. Orang-orang tuk guru yang macam tu, yang express ni. Kerana ia soleh ibadatnya. Syaitan buat tu. Tengok dia soleh ibadat. Ada PhD tu. Saja saya bubuh kot tu. Dan mintalah kata yang putus kepadanya. Minta fatwa, mintalah kat dia. Sedialah pakar. Maka tunjukkan syaitanlah kepada ilmu orang yang sudah kena perdayanya. Syaitan akan tunjuklah siapa yang kena dia kencing tu. Ilmu yang dapat isi tak mau kulit. Ilmu yang kutuk-kutuk ulama-ulama mazhab yang tak mau ngaji ilmu tauhid, yang kutuk ngaji tasawuf ada, yang kutuk wirid-wirid sembahyang ada. Dia cari tu. Yang syaitan dah kencing, syaitan akan pergi tunjuk, pergi ngaji ke orang-orang macam tu. Lagi apa? Sudah masuk ke dalam pangkatan ilmu yang salah itu. Syaitan dah bawa ada orang ni kena kencing, ilmu yang salah. Syaitan akan bawa orang yang dia nak perdaya dengan nak suruh pergi belajar mi segera ni, pergi belajar dekat orang-orang yang mi segera je. Pergi bahasa itu. Dan tatkala datang hendak hampir waktu zuhur sembahyang, tergeraklah hatinya orang itu, baik aku pergilah sembahyang. Maka kata syaitan itu, baiklah pergilah segera sembahyang. Lekas-lekas pergi sembahyang. Maka sembahyanglah ia, maka dimasukkan syaitanlah sembahyang orang itu ke dalam pangkat dayanya pada meninggalkan syaratnya dan rukunnya. Kalau nimbah ibadat, pergi ibadat, tinggalkan rukun dan syarat. Tak jagalah tomak ninah. Nak hadir hati tak ada. Apa? Yang penting janji buat awal waktu. Berjemaah pula tu. Itu kalau sembahyang. Kalau mengaji macam mana? Aku pun mengaji. Aku pun ada ustaz PhD lagi. Ngaji pondok 4-5 tahun pun buat apa? Fikiran beku, jumut. Tak ada credibility untuk boleh mengolah fiqh sendiri. Kami ngaji ni boleh faham usul fiqh, boleh faham fiqh, qawaid fiqh, boleh tarjih mana-mana kaul. Kami tak terikat dengan mana-mana mazhab. Ini duduk pondok jumut. Kalau sembahyang tu tinggal rukun. Sagi keluar pula pendapat apa dia? Ada mazhab yang kata boleh. Tumaninah bukan rukun, ikut mazhab Hanafi.
Pasal dia bukan nak jaga betul-betul. Antu kena kencing tak? Belum lagi ada waktu itu. Terkadang belum lagi. Terkadang-kadang dia buat tu belum lagi ada waktu pasal nak cepat. Ni pun satu jenis kencing juga. Awal waktu tak masuk lagi. Pasal apa? Nak cepat awal waktu tak ada masuk waktu lagi semayang dah. Kerana pandangnya sudah panjang bayang-bayang. Tu nisbah dia tipu dengan bayang-bayang. Dah bodoh, ilmu tak cukup. Panjang bayang-bayang, disangkanya sudah masuk waktu, maka sembayanglah ia, maka tiadalah sah sembayangnya itu. Sukalah syaitan itu kerana sudah kena jeratnya, daya je. Jikalau itu tang ibadat. Kalau mengaji macam mana? Ngaji ambil ekspres lah kan. Tak ikut dah syarat nahu, soroh apa, fiqh, tauhid, apa ngaji apa? Tafsir Ibnu Katsir, tafsir Maraghi, ngaji hadis Sunan Sittah, ngaji apa? Bidayatul Mujtahid, permulaan nak jadi mujtahid macam mana, belajar jadi mujtahid. Ngaji apa? Usul fiqh. Macam apa? Lompat ni. Buat apa ngaji nahu payah-payah? Ngaji usul fiqh. Duduk peka-peka apa? Kita balik pada Al-Quran dan hadis. Ngaji Kutubus Sittah. Belajar apa? Belajar terjemah Al-Quran harfiah. Ya Bani Israel, wahai Bani Israel, beli Quran yang terjemah harfiah. Kita belajar tafsir harfiah, harfan bi harfin. Sambil itu boleh belajar bahasa Arab, boleh tafsir Quran sendiri. Baca Quran tak ada makna, buat apa? Ni. Tu ustaz-ustaz lah ni, itu banyak. Tutup guru dulu mana ada macam tu. Satu-satu nahu kelepak kelepuk. Tu pun tafsir, dia bukan tafsir, baca, terjemah. Banyak benda nak proses tu. Nah, kalau macam ni, misgera macam ni, jikalau dipeliharakan oleh Allah Ta'ala hatinya, amin ya rabbal alamin, dipelihara hatinya oleh orang itu, daripada demikian itu nescaya syaitan melekas-lekaskan itu. Nescaya daripada syaitan bagi suruh buat cepat-cepat tu, nescaya didatangkanlah syaitan dayanya yang keempat, plan D. Next kata dia, disuruhkan syaitan lah orang itu pada menyempurnakan belajar ilmu. Duduklah pondok, ngaji lah elok, nahu, sorab, balaghah. Okey. Kalau ibadat, kalau macam mana? Ngajilah sifat 20. Ngajilah. Jangan tak ngaji. Lagi. Ibadat pun macam mana? Sembahyang elok. Bangun lagi qiyamul lail. Sembahyang lama-lama, panjang-panjang. Belajarlah dan berbuatlah ibadat dan amal dengan sempurna ilmu, dan sempurnalah ibadat. Dia bagi itulah. Buat sempurna elok-elok. Sembahyang pun panjang-panjang. Supaya tahu akan yang benar, boleh diajarkan kepada orang. Nanti kau pandai ni, kau boleh ajar orang. Ngaji elok-elok. Dia bagi, silakan. Jalan. Boleh ajar orang. Dan boleh disoal, jawabkan supaya menang-menang berdakwa ia. Boleh orang tanya, boleh jawab. Kalau kelahi pun boleh jawab, menang dakwa. Dan boleh berhujah. Apa? Kerana ilmu menjadi alim ia, banyaklah muridnya. Murid pun banyak, followers pun ramai. Malulah orang kepadanya. Orang semua malu siapa? Dulu marak, sekarang soleh, berdakwah, lagi alim, warak, pakai serban, jubah. Ni. Dulu main gitar, sekarang duk pegang tasbih ya. Kan. Banyaklah rezekinya. Hak ni ceramah sana sini, demand pula tu 5,000, 6,000 kan. Banyaklah rezekinya. Lagi apa? Emas, perak, sekarang RM lah kan. Sekali ceramah. Dan makan makanan pun mana orang hidang makanan. Nasi lemak bungkus mana main kan. Semua hidang restoran 5 bintang, 5 star, 10 star. Duduk pun homestay, hotel. Dan menyempurnakanlah ibadat supaya dilihat orang. Orang tengok kau sembahyang elok-elok. Allahu Akbar. Mikrofon pun tu letak betul-betul mulut tu. Bismillahirrahmanirrahim.
Oh, ni power nak letak betul-betul mulut ni. Yang ni speaker depan lagi. Ini mikrofon ni. Amin. Idza as-samaa'u syaqqat. Oh, ustaz tu macam kemat. Banyak benda yang kena belajar. Ni saja saya bagi cerita tu menarik sikitlah kan. Baca tak keras gitu jaga kita juga kadang-kadang kena tipu waktu pun. Supaya dilihat orang kuat sembahyang, kuat puasa, didengar orang rajin mengaji. Orang dengar kita ni rajin mengaji Quran, rajin baca Quran, baik suara dia, suara pun sedap, menyanyi pun boleh, buat lawak pun boleh. Oh, sedap lah tu, 3 jam tak kering kursi katanya. Suara pun kuat lagi. Bawa zikir itu pun tiap-tiap malam. Zikir pun rasa menyentuh hati lah di zikir. Subhanallah, subhanallah. Kalau dia jadi imam lah, sejuk hati. Macam mana? Kalau pergi umrah pun macam mana? Kalau dia kata dia bawa pergi umrah tu, bagi kursus umrah ya pun. Yang ni pun saya dengar lah, Kemang Tengkuk dengar. Sajalah nak sebut kan. Yang cerita mutawif tadi tu lah. Buat apa? Saya dengar kursus pergi umrah. Tak ramai pun, ada 20 orang. Tu grup yang dia bawa lah. Bagi kursus umrah kat 2 jam kot. Apa? Tuan-tuan bayang tuan-tuan, ni panggilan ilahi. Kita sedang dapat panggilan ilahi. Tuan-tuan hadirkan hati, kita sedang menghadap Kaabah sekarang ni. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda. Bayangkan kita sedang menghadap Kaabah sekarang ni. Macam tu punya kursus pergi umrahnya. Saya baru tahu. Ada ustaz-ustaz yang bawa pergi mutawif tu. Ustaz macam tu punya. Astagfirullah. Macam tu kau ajar pergi umrah macam mana? Sampai ada yang menangis-menangis tu. Saya buat suara tak menangis. Ya. Kadang-kadang biasa ada pergi umrah, suara sedap sikit, pandai bercakap sikit, bukan ustaz pun. Jadi mutawif. Lepas tu bagi kursus haji pula. Bukan pernah pergi mengaji pun, mana-mana pondok jumpa-jumpa tok guru, tapi pasal pergi haji ada pengalaman, bagi kursus haji. Pandai bercakap sikit, pandai kecek sikit. Macam mana? Suara pun sedap sikit. Pandai buat lawak pula, contemporary apa? Up to date punya lawak, apa dia panggil apa? Versatile pula. Boleh buat lawak pula, suara pula boleh macam ni, macam ni. Orang pun wow, sedap lah. Ustaz tu kalau bagi kursus haji tak jemu lah. Waktu. Padahal keluar fatwa merepek-merepek. Pergi Arafah boleh jamak lah, apalah. Kita dengar, awak merepek dengan pekah dah ni. Sembahyang atas kapal terbang macam ni. Boleh sembahyang atas kapal terbang, tak payah sembahyang, tak payah rukuk. Wuduk pun tak payah. Siapa? Macam ni. Ada yang tak payah sembahyang atas kapal terbang. Siapa? Mana boleh sembahyang terbang, gelebak apa benda dia cerita tu. Ya gawe. Ustaz macam ni, ramailah weh. Auzubillah. Kuat sembahyang, puasa, didengar orang, rajin mengaji, baik suara, kuat bawaan zikir tiap-tiap malam, banyak orang berhimpun-himpun mengikut engkau kerana pada hati orang aku ini soleh, sangat wara', ini terlalu supinya, supaya banyak orang bersedekah emas dan perak, beras dan padi, ikan, lauk. Kena semua ni. Dan memang duduk tempat ni maka jadi itu. Saya ngaji dulu, kalau arwah tok guru memang sebut dia lah. Moha duk mengajar esok memang. Memang orang jamu semua, betul memang orang jamu. Tapi kalau yang tu maksud hidup kita habis, punah. Padi, ikan, lauk dan buah-buahan dan himpun-himpun datang kepada engkau, zakat, fitrah, lagi korban, akikah, sembelih ya, kepala lembu kita punya. Kalau sembelih kambing, kaki depan kita punya, tengah sembelih. Siapa tak mau? Kena belajar hukum tu, boleh ambil upah tak upah apa, kena ngaji elok. Kurban dan akikah orang banyak berhimpun datang kepadanya engkau, maka
datang kepada engkau, maka jika dipelihara oleh Allah Ta'ala, amin ya rabbal alamin. Kalau Allah Ta'ala pelihara hati orang itu daripada yang demikian itu, riak dan sum'ah itu, nescaya didatangkan syaitanlah akan orang itu dayanya yang kelima. Situ dulu. Panjang umur sambung esok. Daya tu habislah esok subuh. Mudah-mudahan. Kita berhenti dulu situ yang kelima. Jadi dia hujung ni, dia nak peringatkan kita apa? Tentang tipu daya syaitan. Tipu daya dia memang daif. Tapi tak dapat tidak, kita kena duduk bawah bimbingan guru, ajar kita macam mana nak didik nafsu. Mesti. Satu saya sendiri pun guru kan. Guru. Allah Ta'ala pelihara itu. Jadi tauhid dah betul, amalan nak kena jaga. Mesti dalam masa apa yang telah diajar dengan bab akidah, zikir, fikir apa kena datangkan, tauhid mesti besar, amal ibadat dan kena jaga. Waspada tipu daya syaitan dan alat yang dipakai nafsu. Soal kalau dah situ. Macam orang alim fasik ni dengan orang jahil buat ibadah ni, dia kategori dajjal. Maksudnya dalam konteks menyesatkan, orang akan tertipu, terpedaya dengan dua ikon ini kan. Alim tapi fasik, jahil tapi kuat ibadat. Dia dajjal sebelum dajjal. Bukan dajjal mata satu tu dajjal tu, ni dajjal sebelum dajjal. Dajjal sebelum dajjal tu, antaranya yang ni dua. Pasal apa? Orang akan ikut kan. Orang ikut. Ni ustaz ni pun tak pergi kepiah. Ustaz ni pun salam perempuan. Habis? Ustaz ni pun tak sembahyang jemaah. Yang ni kata kuat ibadat. Tak boleh baca Quran pun tapi ibadat kuat. Okey juga. Yang ni. Dan dia buat banding-banding lah. Orang buat banding-banding tu. Dia sesat misalnya. Kadang-kadang dia pakai baju biasa, pakai tiang. Tapi dia tu ikon besar juga, dia tengok kan. Maksudnya macam tu boleh katakan dajjal juga. Maksudnya kena dengar demo tu, terbakar demo kena dengar ayat tu. Pakai jubah, tak pakai kepiah kan. Satu sudut duk cerita agama, tapi kepiah tak pakai. Jadi dia nak menunjukkan seolah-olah Islam ni bukan semestinya kena pakai kepiah kan. Islam ni mudah aja. Bukan eksklusif. Agama ni mesti pakai kepiah, pakai cap lagi. Apalah lagi dekat tocang ke apa kan. Pakai cap lagi sambil itu pakai seluar ketat naik basikal kayu misalnya kan. Contohlah. Orang jaga semua benda-benda macam tu memang dia jadi rosak. Tambah istilahnya orang ni dah jadi ikon dalam masyarakat. Dia panggil apa? Celebrity, public figures. Sedangkan ada benda yang bermasalah pada dia. Memang fitnah. Itulah. Satu tutup guru kita aja, pastikan dengan siapa kita ambil agama. Itulah. Macam kelas sekolah menengah lah macam tu. Tunjuk yang ni pagi, dia perempuan duduk sebelah-sebelah macam ni. Hang tengok aku tengok hang gitu. Kalau perempuan dah tua kena tak apa. Memang dia ambil muda-muda tua siapa nak tengok. Memang fitnah besar. Yang tu kita kata yang kelas mengaji, yang tak mengaji tu satu hal. Yang duk kan, hak sukan lah apa tu satu pasien. Ni yang memang ngaji agama ni. Kelas agama, bawa kamera kan. Tunjuk dalam audiens. Itulah. Memang bahasa dia berhati-hati lah. Kalau apa yang usrah kita hanya baca terjemah lalu sekian saja tu. Dia kalau ikut manhaj usrah tu bukan macam tu. Dia sebenarnya mengaji lah.
Mengaji untuk ilmu lah kan. Maksudnya dia punya disiplin patutnya mengaji. Usrah ni kalau saya faham lah, usrah keluarga baik-baik semua, tu buat usrah. Bukan usrah ni baca kitab, bukan ahli untuk baca kitab, untuk bahas ilmu, bahas tafsir. Usrah ni anak-anak semua sihat, ada yang sakit, tak makan ke, beras tak cukup ke, sakit ke, anak tak sekolah ke, isteri meninggal ke, apa ke, contoh kan, apa-apa ke, mana yang anak dara tak kahwin lagi, terona apa masalah, macam mana nak selesaikan dia. Inilah usrah ni lah. Apa masalah, mengaji apa masalah, kenapa tak semayang, kenapa ni usrah, menyelesaikan dia. Kaunseling keluarga. Saya duk faham dulu macam tu. Memang saya pernah ada juga hasil usrah. Memang ada usrah yang macam ni, usrah macam ni. Arwah ayah saya dulu mula-mula dia ikut usrah macam ni. Best dengar maksud apa? Maksudnya geng-geng usrah tu pakat ambil berat. Kalau tak datang jemaah, lama tak nampak jemaah ni, gimana? Inilah usrah. Ceramah nampak tapi sembahyang tak nampak. Kenapa? Majlis ilmu Quran baca tak? Quran baca tak? Diri sembahyang baca tak? Ada zikir? Tak ada zikir? Apa masalah? Ada masalah pening-pening tak? Patwa-patwa keliling, apa-apa kita ambil usul, bawa pergi ke atas, jumpa tok guru kita, ustaz kita, tanya masalah. Dulu usrah dalam bentuk macam tu. Kalau ikut itu manhaj asal. Tapi sekarang dia dah tak tahu, dia makin moden, tak adalah usul macam tu. Dia lebih kepada menunjukkan kehebatan untuk baca Quran, siapa pandai, apa pendapat. Jadi kalau baca tu bukan manhaj asal, kan, tak bermanfaat pun apa. Kalau takat baca itu, dia akan menimbulkan macam-macam perception kan. Orang ni faham macam ni, orang ni faham macam ni. Untuk apa manfaat baca tu? Lebih baik baca fadail, tak apa, pasal dia bukan hukum. Tu yang tabligh tu sikitlah sebut itulah kan. Pasal bukan ahli untuk bahas ilmu, macam mana? Baca fadilat lah. Fadilat solat, fadilat jemaah, fadilat zikir, fadilat tabligh, fadilat puasa, fadilat menuntut ilmu, fadilat sembahyang khusyuk, belajar, fadilat mengaji, fadilat berguru, fadilat masjid. Kita fadilat semua. Adab, hukum hakam, cari pakar, rujuk. Bagus satu lagi. Tertib dia betul. Pasal bukan ahli, tak sembang apa-apa bawa ilmu. Ilmu saya tak tahu, saya bukan ustaz. Saya boleh sembang yang saya pernah keluar, saya mengajar, saya belajar. Yang ni adab tidur, adab makan macam ni. Ada ilmu saya tak tahu. Saya tak tahu. Wallahu alam. Yang ni kena cari orang pakar masail. Yang ni kita sebut fadail saja. Ada ustaz dalam satu tu, yang tu tempat rujukan. Tak semua orang bahas sebab ilmu. Ustaz pakai, ustaz ni pula memang reti, dia akan jawab hukum. Kalau tak reti, dia akan rujuk pada yang lebih sini, lebih pakar lagi dalam bab ilmu. Tertib asal macam tu. Baik buat macam tu. Yang ni semua orang nak bahas hukum, mengajak orang untuk bahas, bagi pendapat-pendapat. Bahaya tu. Ni tak kena lah. Kalau saya dah tengok manhaj tu tak betul lah. Lebih baik buat tanya ni, sembahyang susah tak? Subuh macam mana, okey tak jemaah? Ada miss tak minggu ni? Tu. Apa masalah? Payahlah nak bangun tidur. Ada sebarang cadangan untuk bagi bangun tidur senang? Ada? Kalau kita tidur masjid semua orang macam mana? Senang bangun. Contoh kan. Usrah macam tu. Dia lebih kepada kaunseling keluarga. Macam mana nak rasa kekeluargaan. Engkau susah, aku pun susah. Saya kena buang kerja lah, kena covid macam ni. Kami tak ada kerja. Hari ni kita korban, berapa duit nak bagi? Bagilah sumbangan untuk ni. Cerita masalah, jangan malu. Tu prinsip usrah asalnya. Usrah macam ni memang berjaya. Abah kita duduk pondok je ni, jumpa, ni apa masalah? Tengok monyok je, pasal apa? Mak sakit macam ni, kena jaga macam ni. Tak apa, jaga sana, jaga sini, jaga. Kau caring. Usrah tu dalam bentuk caring, bukan bahasa ilmu kan. Bahasa ilmu menduduk medan ilmu, ahli ilmu. Usrah dalam bentuk caring, ambil perhatian dengan kita punya komuniti. Yang tu usrah sepatutnya. Yang tu boleh. Bacaan Quran apa? Baca Quran, halaqah Quran. Okey. Halaqah Quran tak ada masalah. Tapi baca tafsir apa pun pada saya, baik buat halaqah Quran. Bukan semua orang boleh baca Quran. Betulkan tajwid yang memang kita punya kemahiran, yang tu ramai orang boleh dan boleh diajar kan. Yang tu lagi baik. Terima kasih, soalan best soalan tu. Allah. Yang benar itulah untuk isi ilmu. Memang ilmu benar lah, nak kena isi ilmu. Bukan ilmu pendek-pendek.
Ilmu yang benar lah untuk isi kan, bukan aci ada ilmu kan? Tapi tak benar. Wallahualam. Bismillah. Allahumma nawwir qulubana min nur hidayatika kama nawwartal arda min nur syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillah. Allahumma salli afdal salatin ala asadi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dzakaraka dzakirun wa ghafala an dzikrika al-ghafilun. Allahumma salli afdal salatin ala asadi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون.